Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok dan juga Facebook. Ahlan-ahlan Sofi, Jas Hazril, Ahmad dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok, di FB. Ahlan-ahlan Mazna Abu Bakar, Mazia Yusuf, Yaya Lia, Muhammad Hardi, Fauzan Muhammad, Kamiza Muhammad Amil, Alhamdulillah Hussein, Imam Syati'iyah, Ali Muhammad Razif, Nur Syam Muhammad, Safia Sapian dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita bertemu kembali dalam program harian kita, pembacaan buku Mahsyar, menceritakan berkenaan tentang perjalanan hidup manusia daripada alam roh, kemudian alam rahim ibu, alam dunia dan kemudian alam mahsyar. Dan kita sedang berada pada tajuk bagaimana kiamat berlaku dan apakah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW ada memberikan gambaran tentang kiamat kepada kita. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kita telah mulakan tajuk ini dengan membawa ayat Al-Quran bahawa akan berlaku tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama akan memusnahkan bumi, makhluk termasuk manusia yang ada padanya. Dan ini telah disokong daripada suratul Nazi'at yang ada dalam Al-Quran pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Dan kita telah baca ayat tersebut. Maka ketika mana tiupan sangkakala berlaku, tiupan sangkakala pertama, maka manusia pada waktu itu berada dalam situasi yang sukar. Apakah yang berlaku? Al-Quran menceritakan antara yang berlaku ketika mana tiupan sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka berlakulah gempa yang dahsyat, berlakulah goncangan yang hebat. Dan pada waktu itu bumi keseluruhan dia akan bergegar, akan bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Ini seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 hingga 3. Maka bagaimanakah keadaan bumi pada waktu itu? Muka surat 199. Maka kata penulis buku, bumi bergegar dengan dahsyat sehingga manusia terombang-ambing seperti orang yang terombang-ambing di lautan kerana dilambung ombak. Dahsyatnya goncangan pada waktu itu bukan berada pada satu daerah, bukan satu negeri, bukan satu negara, tetapi keseluruhan bumi pada waktu itu akan bergegar, bergoncang, bergempa. Maka manusia berada dalam keadaan yang begitu menakutkan yang mereka tidak pernah nampak dan lihat. Kemudian bagaimanakah keadaan laut? Bukan sekadar bumi, bukan sekadar tanah yang dipijak. Maka kata penulis, lautan memuntahkan air, gunung ganang berterbangan bagaikan awan, langit terpecah, terbelah dan bumi bergoncang dengan kuat. Akibatnya tidak ada satu makhluk pun yang berada di alam ini yang akan selamat.
Maka berkenaan tentang kemusnahan alam semesta, kita masuk muka surat 201. Maka pada muka surat 200 sekadar dibawakan gambaran dan bayangan. Sebenarnya kiamat jauh lebih dahsyat daripada itu. Maka pada muka surat 201 dibawakan sepotong hadis yang mana ketika mana kiamat berlaku, manusia tak tahu pun pada waktu itu kiamat sudah semakin dekat dan bakal berlaku. Maka kata penulis, hari kiamat akan datang secara tiba-tiba. Dan ini banyak kali kita baca juga di dalam Al-Quran dan juga hadis, yang mana kiamat akan datang secara tiba-tiba. Maka dalam surah Muhammad pada ayat yang ke-18 yang kita pernah baca pada muka surat 164, muka surat 164, kita nak pernah baca, kita buka kembali ayat ini, surah Muhammad juz yang ke-26, surah yang ke-47, pada ayat yang ke-18, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtah. Al-Quran menggunakan kiamat dengan perkataan baghtah. Apa kata terjemahannya? Sekiranya golongan yang ingkar masih tidak mahu menerima peringatan yang diberi kepadanya, maka tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut, baghtah, tiba-tiba. Maka ini menjadi dalil daripada surah Muhammad, surah yang ke-47 pada ayat yang ke-18, bahawa kiamat akan berlaku secara tiba-tiba, mengejut. Walaupun manusia telah nampak tanda kiamat, tetapi kerana tanda itu berlarutan dan kemudian untuk tempoh yang lama kiamat tak tiba, menjadikan manusia lupa dan menjadikan manusia leka. Maka bagaimanakah kiamat akan datang? Muka surat 201, kiamat akan datang secara tiba-tiba. Dan ayatnya telah dibawa oleh penulis pada muka surat 164. Maka kata penulis, sehingga digambarkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Al-Bukhari, seseorang sedang membentang sehelai kain untuk dijual. Tiba-tiba kiamat datang. Dia terus melupakan aktiviti yang sedang dia lakukan. Dan hadis ini nak memberi gambaran bagaimana kiamat berlaku dalam keadaan yang sangat mengejut. Tak ada yang pada waktu itu tahu, tak ada yang pada waktu itu perasan, dan kiamat berlaku dalam keadaan manusia tidak bersedia. Tapi Allah dah bagi peluang banyak, Allah dah bagi peringatan banyak. Tapi bila berlakunya kiamat, baghtah Al-Quran sebut, secara tiba-tiba. Jom kita lihat hadis riwayat Al-Bukhari, muka surat 201. Maka sabda Nabi SAW, dan hari kiamat benar-benar berlaku. Bagaimana? Nabi bagi contoh yang pertama, ketika dua orang lelaki baru sahaja membentang sehelai kain di antara mereka dan belum sempat berjual beli ataupun melipat kain, maka kiamat berlaku. Lalu manusia seperti biasa dekat kedai, dekat shopping komplek, dekat tempat nak beli pakaian, nak beli apa-apa. Pembeli belum sempat nak bayar, penjual belum sempat nak lipat, nak bungkuskan, kiamat berlaku. Maka kiamat berlaku dalam keadaan tiba-tiba, dalam keadaan manusia tidak bersedia. Maka ini gambaran pertama yang Nabi SAW berikan. Gambaran yang kedua Nabi berikan, hari kiamat benar-benar berlaku ketika seseorang baru sahaja pulang dengan susu yang telah diperah dan belum sempat merasainya, kiamat berlaku. Dia baru pergi ke ladang dia, pergi ke binatang dia, perah susu, masukkan dalam bekas, baru nak balik rumah macam biasa, macam it's a normal day, macam hari biasa, baru nak minum, belum sempat minum, kiamat berlaku. Ini gambaran yang kedua yang Nabi SAW berikan tentang kiamat. Tidak ada seorang pun yang tahu bila berlakunya kiamat. Tidak ada seorang pun yang pada waktu itu bersedia ketika mana datangnya kiamat.
Contoh yang ketiga yang Nabi SAW bagi, hari kiamat benar-benar berlaku ketika seseorang baru sahaja melepa. Pada waktu tu dia baru buat, dia baru renovate kolam dia, dan belum sempat dia mengisi kolam dia dengan air, berlakunya kiamat. Ini contoh ketiga. Manusia tak perasan apa-apa. Ada yang renovate rumah, ada yang sedang buat kolam, ada yang macam biasa. Dan dalam keadaan itulah kiamat bakal datang dalam keadaan tiba-tiba. Maka bermula dengan tiupan sangkakala, bermula dengan gegaran, goncangan dan gempa yang sangat kuat. Maka itulah keadaan ketika mana berlakunya kiamat yang Nabi SAW cuba nak bagi kita faham. Contoh yang keempat Nabi SAW bagi, hari kiamat benar-benar berlaku ketika seseorang baru sahaja mengangkat makanan ke mulut dia, belum sempat masuk, baru ambil nak makan seperti biasa, belum sempat dia telan dan belum sempat dia makan, maka berlakunya kiamat dalam keadaan seperti itu. Ianya seperti hari yang biasa, ianya tak ada perubahan apa-apa, semua manusia buat kerja macam biasa. Yang penjual dan pembeli, mereka pada waktu itu berjual dan beli. Perah susu binatang sedang renovate rumah, sedang sibuk nak makan. Dan pada waktu itulah kiamat berlaku. Inilah gambaran yang cukup menakjubkan yang Nabi SAW berikan tentang kiamat. Tidak ada seorang pun tahu bila ketika mana berlakunya kiamat. Tak ada seorang pun yang pada waktu itu perasan inilah hari terakhir dunia dan inilah kiamat yang bakal berlaku secara tiba-tiba. Itulah maksud firman Allah, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah, pada surah Muhammad pada ayat yang ke-18 yang kita telah baca. Manusia pada waktu itu mereka tidak akan tahu kiamat yang mereka tunggu itu akan datang secara tiba-tiba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka ketika mana tiupan sangkakala berlaku dengan suara dan pada waktu itu bunyi yang sangat kuat, bumi mula bergoncang, mula bergegar, mula gempa, bukan satu tempat, keseluruhan bumi. Maka Al-Quran ada menggambarkan kepada kita keadaan beberapa tempat seperti laut dan gunung ganang. Maka kita ambil laut dulu. Kata penulis, pada ketika itu bumi terbelah menjadi dua. Kedua-dua bahagian bergerak saling menjauh. Manusia telah menyaksikan satu peristiwa dahsyat yang tidak pernah disaksikan sebelum ini. Bagaimana berakhirnya dunia. Maka berkenaan tentang laut, Al-Quran ada cerita tentang laut. Maka di lautan, air laut yang biasanya segar indah. Kita kalau bercuti, kita akan pergi ke laut. Pada waktu itu bila kita nak santai, kita duduk di tepi pantai melihat ke laut, membawa ketenangan. Itu kebiasaannya laut. Baru-baru ni pun mak saya waktu raya ni, dia kata nak pergi Terengganu, nak pergi pantai, nak pergi laut, bercuti. Pada waktu tu ajak kami anak beranak dengan menantu, dengan cucu dan sebagainya. Laut membawa ketenangan. Kebiasaan dia. Manusia bila tengok laut membawa ketenangan. Ianya membawa pada waktu itu satu perasaan yang tak boleh digambarkan. Ini adalah satu nikmat yang besar. Banyak orang yang ada duit kaya, maka pada waktu itu mereka ada buat tempat tinggal, rumah di tepi laut. Maka keadaannya biasa begitu. Tapi bagaimanakah keadaan laut ketika mana kiamat? Bagaimanakah keadaan laut ketika mana berlakunya tiupan sangkakala? Maka kata penulis, di lautan, air laut yang biasanya segar dan indah bersimbah dan menjadi panas serta beruap. Menjadi panas, menggelegak, pada waktu itu beruap. Semua air laut menjadi wap dan yang tinggal di lautan hanyalah nyalaan api yang sangat panas. Air laut pada waktu itu menjadi kering dan di mana tempatnya laut, di situ menjadi api yang menggelegak. Kita boleh lihat sebagai dalil surah At-Tur pada ayat yang ke-6. Jom kita buka Al-Quran pada juz yang ke-27, surah yang ke-52 pada ayat yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6. Wal bahril masjur. Apakah firman Allah? Dan demi laut yang penuh tepu
apabila disebabkan kepanasan. Pada waktu itu habis air, hilang air yang berada di lautan kerana tersangat panas keadaan laut dan apa yang berada di bawah laut. Bahkan kalaulah kita nak lihat, kita boleh lihat daripada awal surah At-Tur, di mana firman Allah, "Wat-tur", demi gunung Tursina, "wa kitabim mastur", dan demi kitab yang tertulis dengan rapi, "fi rakim mansyur", pada lembaran surat yang terbuka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "wal baitil ma'mur", demi al-baitul ma'mur, "was saqfil marfu'", dan demi langit bumbung yang ditinggikan. Firman Allah, "wal bahril masjur", dan demi air laut yang pada waktu itu disebabkan kepanasan berubah menjadi kering, dan pada waktu itu berubah menjadi sangat panas. Dan kenapakah ianya berlaku? Allah sebut pada ayat yang ke-7, "Inna azaba rabbika lawaqi'", sesungguhnya azab Allah, azab Tuhanmu tetap akan berlaku. Maka wal bahril masjur, laut pada waktu itu berubah menjadi panas, menjadi tepu, menjadi pada waktu itu satu tempat yang sangat menakutkan. Kemudian pada surah At-Takwir juga, "Idza syamsu kuwirat, wa idza an-nujumu kadarat, wa idza al-jibalu suyirat, wa idza al-'isharu uttilat, wa idza al-wuhushu husyirat, wa idza al-biharu sujjirat." Maka kita lihat pada surah At-Takwir pada ayat yang ke-6, firman Allah Subhanahu wa taala, "wa idzal biharu sujjirat." Apakah maksudnya? Dan apabila laut pada waktu itu sujjirat, meluap-luap keadaan dia, menggelegak keadaan dia, panas keadaannya. Maka ketika mana tiupan sangkakala, bumi pada waktu itu bergoncang dengan sangat dahsyat, dan laut pula pada waktu itu meluap-luap dan akhirnya menjadi kering, dan akhirnya menjadi tempat yang sangat-sangat panas kerana di bawahnya ada api yang menyala. Itu baru keadaan laut. Bagaimanakah keadaan gunung ganang? Maka engkau bayangkan pula apabila bukit bukau dan gunung ganang hancur dengan sekelip mata, berterbangan di tiup angin. Maka gunung yang pada waktu itu menjadi pemasak kepada bumi, ianya hancur. Al-Quran sebutkan di dalam surah Al-Qari'ah, firman Allah di dalam surah Al-Qari'ah, firman Allah, "Al-Qari'atu mal-Qari'ah", hari kiamat adalah hari yang menggemparkan, hari yang menakutkan. Mal-Qari'ah, apakah itu hari yang menggemparkan, hari yang menakutkan? "Wa ma adraka mal-Qari'ah", dan apakah yang engkau tahu berkenaan tentang kedahsyatan hari yang menakutkan, yang menggemparkan tersebut? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth", pada hari tersebut manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang. Manusia berterbangan, tak ada tempat berpijak. Semua bumi pada waktu itu bergoncang. Maka manusia berterbangan di tengah-tengah alam. Itulah keadaan manusia. Kal farash, seperti kelkatu yang berterbangan. Mana bukit? Kenapa bukit tak menjadi pemasak kepada bumi? Firman Allah, "wa takunul jibalu kal'ihnil manfush", pada ayat yang ke-5, dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berterbangan. Pada waktu itu gunung ganang pun hancur lebur, berterbangan. Tidak ada apa-apa yang selamat di bumi pada waktu itu. Maka inilah keadaan ketika mana berlakunya kiamat. Al-Quran ceritakan dan Nabi SAW juga sabdakan di dalam hadis baginda. Maka kata penulis buku, engkau bayangkan apabila bukit bukau gunung ganang hancur dengan sekelip mata. Kita dah baca suratul Qari'ah ayat yang ke-5 tadi, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menceritakan keadaan bukit dan gunung ganang sewaktu berlakunya tiupan sangkakala yang pertama. Berlakunya gempa dan goncangan yang dahsyat serta menggegarkan alam bumi, langit dan segala cakrawala. Goncangannya bermula daripada bawah bumi dan akan bergerak
dengan berlakunya goncangan yang amat dahsyat sehingga meliputi ke atas muka bumi dan keseluruhannya. Perut bumi akan memuntahkan segala isinya. Ini kita dah baca ayatnya semalam, suratul Zalzalah. Apa firman Allah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi bergoncang, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi akan mengeluarkan segala isi dia, daripada khazanah, daripada mayat manusia, daripada apa yang manusia tak pernah nampak. Bumi akan memuntahkan segala isinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mayat-mayat pun akan bumi keluarkan. Maka kita boleh lihat surah At-Takwir ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, ketika mana Allah menceritakan tentang kiamat. Apakah ayatnya? InsyaAllah kita akan sambung esok, insyaAllah. Lalu minta maaf, waktu petang-petang ni ada beberapa program, lalu kita tak sempat nak habis sampai 6:30. Namun mudah-mudahan dengan apa yang kita baca 1-2 ayat daripada Al-Quran membuka minda kita tentang apa yang Al-Quran ingin sampaikan, supaya kita berusaha beramal sebelum datangnya waktu dan tempoh di mana amalan tidak lagi diterima. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih yang berada di TikTok, yang berada di FB. Terima kasih, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.